Menjadikan kelestarian sebagai teras pembangunan, Sarawak di landasan kukuh ke arah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mampan. Perinciannya langsung bersama Fazril Hisham Afandi di Kuching. Fazril, silakan. Terima kasih, Otto. Kelestarian menjadi teras utama strategi pembangunan strategi Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg menegaskan kelestarian sebagai asas pertumbuhan inklusif dan berdaya tahan. Strategi tersebut diperkukuh dengan beberapa rangka kerja seperti strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 dan Pelan Tindakan Kelestarian Sarawak 2030. Ia turut disokong Dasar Peralihan Tenaga Sarawak dan Pelan Hala Tuju Gas Sarawak. Kesemua pelan itu merupakan rangka kerja utama ke arah ekonomi hijau dengan sektor tenaga menjadi pemangkin transformasi negeri. Premier turut menggariskan rancangan Sarawak dalam mengurangkan pelepasan karbon, transformasi sektor minyak dan gas serta meningkatkan tenaga boleh baharu. Ini akan meletakkan Sarawak sebagai rakan tenaga lestari serantau. Premier berkata demikian semasa berucap pada malam sambutan anggota rangkaian Kompak Global PBB Malaysia dan Brunei di Ibu Negara. Beliau pada majlis itu turut menerima pengiktirafan Forward Faster Sustainability Visionary Award. Dalam perkara itu, Sarawak dilihat berada di landasan kukuh ke arah pertumbuhan ekonomi yang pesat dan mampan. Ia berdasarkan tumpuan kerajaan dalam sektor tenaga bersih, industri moden, pendigitalan serta transformasi luar bandar. Keyakinan itu disuarakan Presiden Dewan Perniagaan dan Industri Orang Ulu OUCCI Datuk Nelson Balang Rining. Sarawak will push hard to position itself as a Southeast Asia's clean energy powerhouse, attracting green industries, data centers and energy intensive and manufacturing. Number two, industrialization through value added manufacturing. Beliau juga berpendapat pelaburan dalam pembangunan modal insan akan mengukuhkan lagi ekonomi Sarawak. Menerusinya, lebih ramai tenaga mahir dipersiapkan merentasi pelbagai industri seperti hidrogen, semikonduktor dan pertanian moden. Datuk Nelson optimis Sarawak akan kekal antara negeri dengan pertumbuhan ekonomi yang pantas. Kolej Universiti ICATS akan jalin kerjasama antarabangsa dengan rakan industri aero angkasa. Ini termasuk negara ASEAN seperti Indonesia bagi menyokong usaha Sarawak sebagai hub aero angkasa di Borneo. Dekan Fakulti Kejuruteraan Aero Angkasa ICATS, Profesor Insinyur Dr. Suhaimi Mansur berkata pelajar berpeluang menguasai bidang itu secara praktikal seperti program satelit dan pesawat tanpa pemandu. Langkah tersebut akan meningkatkan keupayaan pelajar sekaligus menyediakan laluan pendidikan dan kerjaya yang luas. Kita akan menjalinkan kerjasama bermula dengan program mobiliti pelajar. Mungkin nanti kita dah rancang pelajar kita akan menjalani latihan industri di negara-negara Turki, contohnya Eropah dan di mana-mana yang kita boleh hantar. Kita bekerjasama dengan ASEAN lah, bukan kata di sini kan. Kita bekerjasama dengan Indonesia dan juga kawasan-kawasan ini supaya kita akan jadi hub pusat lah aero angkasa di Borneo. Ke arah itu, ICATS akan menandatangani beberapa memorandum persefahaman dan memorandum perjanjian bersama rakan industri melibatkan pertukaran kaki tangan dan pelajar serta pemindahan teknologi. Tumpuan turut diberikan terhadap penyediaan fasiliti lengkap serta sokongan kewangan bagi memastikan kelangsungan penyelidikan dan program pendidikan. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Langkah serupa turut dilaksana Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS yang berhasrat memperkukuh kerjasama dengan institusi di Jepun. Naib Chancellor UNIMAS Profesor Dr. Ahmad Hatta Rashid berkata usaha itu dilakukan melalui pertukaran pelajar dan penyelidikan. 5 pelajar Jepun dari 3 universiti kini mengikuti program pertukaran di UNIMAS. Pada masa sama, universiti itu menghantar pelajarnya ke Jepun melalui program pertukaran antarabangsa serta merancang penempatan penyelidikan bersama Universiti Kanazawa. UNIMAS turut menerima geran daripada beberapa organisasi Jepun bagi menyokong program kajian dan penyelidikan. We hope that collaboration that we expanding opportunity to both not only in
UNIMAS but also in university in Japan have the more opportunity for student mobility and also joint research, academic actions in areas such as sustainability, inclusive community developments, and more others. I think we can work together. Beliau berkata demikian semasa menerima kunjungan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Japan to Malaysia, Noriyuki Shikata. Pendigitalan dan penstrukturan semula organisasi langkah memperkasa peranan Jabatan Hutan Sarawak JHS. Pengarah Hutan Sarawak Dato' Hamdan Mohamad berpendapat langkah itu membantu mendepani cabaran pengurusan hutan moden. Jelasnya struktur organisasi juga akan lebih jelas dengan proses kerja lebih pantas. Konsep slim yang ditekankan oleh Kerajaan Sarawak bukan bermaksud mengecilkan nilai pejabat awam, dan sama sekali bukan tentang pengurangan ataupun pembuangan kaki tangan. Sebaliknya, ia membawa maksud struktur organisasi yang jelas dan tidak bertindih, proses kerja yang ringkas, pantas dan telus, keputusan berpaksikan data dan fakta. Mengenai pendigitalan, Dato' Hamdan berkata ia bukan lagi pilihan tetapi satu keperluan meningkatkan kecekapan organisasi. Di peringkat jabatan, pendigitalan merangkumi sistem lesen dan permit, sistem maklumat geografi serta lag detection and ranking. Ini termasuk penggunaan drone dalam pemantauan hutan selain penggunaan data bersepadu untuk aktiviti penguatkuasaan. Beliau berucap pada Majlis Aspirasi Jabatan Hutan Sarawak peringkat Zon Utara di Miri. Langkah Kerajaan Sarawak naikkan alaun Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK satu penghargaan terhadap sumbangan kepimpinan akar umbi. Mereka berperanan penting menjaga kebajikan serta keharmonian masyarakat di peringkat komuniti. Timbalan Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si mengakui peranan penting KMKK sebagai penghubung antara kerajaan dan rakyat, khususnya dalam pembangunan setempat. Pelantikan ini merupakan satu amanah besar yang perlu dipikul dengan penuh tanggungjawab. Saya berharap agar semua KMKK yang dilantik dapat menjalankan tugas dengan adil, jujur dan berintegriti, serta bekerjasama rapat dan pejabat daerah syarikat dan semua agensi kerajaan demi kepentingan rakyat. Beliau yang juga ahli Parlimen Sarike berharap kenaikan alaun memberi semangat kepada KMKK terus berkhidmat dengan lebih berdedikasi dan penuh integriti. Beliau berkata demikian pada penyerahan sijil pelantikan dan pelanjutan perkhidmatan kepada 41 KMKK di Sarike. Di Miri, 76 KMKK bagi kawasan Berkenu turut menerima sijil pelantikan dan pelanjutan perkhidmatan masing-masing. Sijil disampaikan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Rozi Yunus. Berucap pada majlis itu, beliau menyarankan KMKK menyediakan profil lengkap kampung dan rumah-rumah panjang. Perancangan pembangunan dan penyaluran bantuan jadi lebih mudah dengan adanya maklumat dan data terperinci. Profil perlu meliputi maklumat asas kampung, sosioekonomi dan pendidikan. Data lain termasuk kemudahan dan infrastruktur serta keselamatan dan tadbir urus. Turut ditekankan peranan KMKK sebagai jambatan antara kerajaan dan rakyat. Ya, bila jambatan tu fahamlah kita peranan kita. Kita memaklumkan kepada rakyat, kita juga memaklumkan kepada kerajaan. Keperluan rakyat maklum pada kerajaan, keperluan kerajaan maklum kepada rakyat. Berita itu tadi mengakhiri perkongsian dari Sarawak. Perkembangan selanjutnya kembali kepada Otto. Salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Fazril langsung dari Kuching, Sarawak.